Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun secara langsung di aplikasi TikTok yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali bacaan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang dikarang, yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir Tuli Tuasik Kedah Darul Aman. Jadi kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan bacaan pada muka surat 24 lah insya-Allah. Muka surat 24. Baik, kita sambung sikit pada bahasan sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Inilah yang telah tersebut kemarin cara-cara percaya ini beriman dan beriman samalah. Percaya beriman ni kita panggil sama pengertian dia. Percaya bahasa kita, manapun beriman ni bahasa Arab. Percaya dan beriman dengan Allah Ta'ala. Itulah cara-cara kita nak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka wajiblah yakni wajib syarak, dengan maksud sekiranya kita buat perkara tersebut dijanji dengan pahala, dan sekiranya kita meninggalkan dijanji dengan seksa. Maka wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf. Wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni yang pertama adalah orang yang berakal, itu mukallaf. Yang kedua, mukallaf adalah orang yang baligh, itu mukallaf. Yang ketiga, sampai seruan agama padanya. Sampai seruan agama padanya dipanggil mukallaf. Dan yang keempat, sempurna panca indera. Dalam bab mukallaf boleh mendengar ataupun boleh melihat. Salah satulah daripada keduanya, sama ada dia boleh melihat ataupun boleh mendengar. Itu dah cukup syarat untuk menjadi mukallaf. Jadi wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui apa cara-cara beriman dengan Allah Ta'ala tu. Barang siapa mukallaf yang tidak mengetahuinya, maka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan percaya mengetahui itu, dan percaya dengan betul, dengan sah, dengan betul sekalian cara-cara yang tersebut itu. Yang tersebut itu ialah 13 sifat itulah. Bermula daripada sifat wujud hinggalah last sekali sifat kalam. Bermula daripada sifat wujud hinggalah last sekali sifat kalam. Jadi tiap-tiap mukallaf wajib mengetahui dan beriman dengan betul sekalian cara-cara yang tersebut tadi tu.
Start daripada sifat wujud hinggalah sifat kalam 13 sifat. Mengikut kaul yang rajih, yang kuat, nisbah dalil, iaitulah mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik, manakala kaul yang masyhur 20 sifat mengikut kaul yang masyhur 20 sifat mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi untuk mengesahkan imannya, kita kena percaya 13 sifat itu dengan betul, kerana nak mengesahkan iman kita. Iman kita tu kena sah. Sebab iman yang sah ini adalah yang sangat berharga lah untuk orang yang beriman ni. Iman yang sah, bukan iman yang tidak sah, sebab dia mengetahui cara-cara beriman yang betul. Dan inilah yang kata untuk mengesahkan iman tadi tu, inilah makna kalimah, makna ataupun pengertian ataupun maksud kalimah syahadah. Kalimah syahadah iaitulah kalimah penyaksian, kalimah pengakuan, iaitulah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dipanggil kalimah syahadah, kalimah penyaksian. Erti la ilaha illallah, tiada Tuhan, iaitu tiada ada jenis Tuhan. Kena pasang dengan mana jenis, kerana la sini la lil jinsi. Kerana artinya tiada jenis Tuhan yang disembah, ini yang layak disembah. Yakni maknanya Allah jua Tuhan kita. Tiada ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya, melainkan ada Tuhan yang layak disembah, itulah Allah. Jadi Allah jua Tuhan kita. Allah tu Tuhan kita. Lain daripada tu bukan Tuhan. Lain daripada Allah Ta'ala tu bukan Tuhan. Tu. Kalau orang tanya kita tu, yang Cina duk sembah, India duk sembah, Hindu duk sembah tu, yang tu apa dia? Yang tu bukan Tuhan. Yang tu makhluk, batu bata yang diperbuat oleh mereka sendiri, yang disangkakan Tuhan tapi bukan Tuhan. Tuhan ialah Allah jua. Allah jua lah. Allah jua Tuhan. Allah pemilik alam ini, yang tu saja Tuhan. Yang India duk sembah, Cina duk sembah tu bukan Tuhan. Yang tu makhluk ataupun tongkol, batu bata yang diperbuat oleh mereka sendiri, dalam berbagai bentuk rupa, yang disangkakan oleh mereka adalah Tuhan, sedangkan itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Jadi janganlah kita lalu di kawasan Tok Kong berhala mereka, kita kata itu Tuhan mereka. Salah. Kalau kita bercakap macam itu salah, kerana itu bukan Tuhan. Itu Tuhan pada sangkaan mereka saja, sedangkan Tuhan mereka, Tuhan kita adalah sama, iaitulah Allah Ta'ala jua. Baik. Jadi la ilaha illallah ini dipanggil kalimah syahadah, kalimah penyaksian. Artinya tiada Tuhan, yakni tiada ada jenis Tuhan yang disembah, ini yang layak disembah dengan sebenarnya, melainkan Allah, ini Allah jua Tuhan. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berertilah wajib di atas tiap-tiap mukallaf, dengan maksud wajib syara'. Wajib apa tu? Yang berkata la ilaha illallah, yang menyebut la ilaha illallah tu, kalimah syahadah tadi tu, ia mengetahui, ia mukallaf tadi tu, wajib mengetahui dan memahami bahawasanya Allah Ta'ala bersifat, Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang wajib, iaitulah bermula daripada wujud, sifat wujud, sehinggalah sifat kalam tu. Jadi tiap-tiap mukallaf wajib mengetahui dan memahami tiap-tiap satu sifat itu, dan tidak sama sekali, yakni istihalah, akal kata mesti tidak, tidak sama sekali bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil.
Yang dipanggil, yang akal hukum kita istihal lah, mesti tidak Allah itu bersifat dengan sifat-sifat mustahil. Apa dia sifat mustahil? Lawan bagi yang wajib itulah. Kalau wujud lawan dia apa? Adam, iaitu tiada. Kalau qidam lawannya hudus, sedia. Jadi mustahil atas Allah bersifat dengan lawan bagi yang wajib tu. Mustahil atas Allah bersifat dengan sifat-sifat mustahil. Baik. Dan bersifat dengan satu sifat yang harus, dan Allah itu bersifat dengan satu sifat yang harus. Apa dia? Fi'lul mumkin atau tarkuhu, iaitu memperbuatkan mungkin atau meninggalkan buat mungkin. Mungkin tu dia, mungkin tu makhluk alam ini mungkin baharu. Baik. Itulah Tuhan yang disembah. Itulah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan sifat yang wajib. Iaitulah 13 sifat mengikut qaul yang rajih, start pada wujud sampai kalam. Dan Tuhan yang tidak bersifat dengan sifat mustahil, lawan bagi yang wajib tadi. Dan Tuhan yang bersifat dengan sifat yang harus, iaitulah fa'lul mumkin atau tarkuhu, memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Itulah Tuhan yang sebenar, yang layak disembah. Tidak yang lain yang semacam ini. Tidak yang lain, yakni tidak ada Tuhan yang lain yang semacam ini, yang serupa ini. Iaitulah yang bersifat dengan sifat yang wajib tadi, dan yang tidak bersifat dengan sifat mustahil tadi, dan Tuhan yang bersifat yang dengan sifat yang harus tadi. Tak ada yang lain macam tu. Hanya Allah Ta'ala jua yang macam tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka makna ini maksud. Makna maksud samalah. Maka makna inilah, yakni bersifat Allah dengan 13 sifat yang wajib, 13 yang istihalah, dan satu yang harus tu, untuk mengesahkan ini Allah jua Tuhan yang tidak ada yang lain. Tu untuk mengesahkan iman, untuk mengesahkan iman, kepercayaan kita tu, nak mengesahkan kepercayaan kita kepada Allah tu, seperti yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, inilah ulama mutakallimin. Ulama di sini ulama mutakallimin ataupun ulama tauhid. Ulama tauhid mengatakan macam mana? Man lam yafham ma'nahuma fahuwa kafirun wa in shalla wa sama ramadana wa hajjil baitullahil haram. Kebanyakan ulama mutakallimin berkata, man lam yafham ma'nahuma fahuwa kafirun wa in shalla wa sama ramadana wa hajjil baitullahil haram. Ulama mutakallimin berkata, artinya siapa-siapa yang tidak faham, siapa-siapa yang tidak faham, tak kiralah siapa pun, tidak faham makna ataupun maksud dua kalimah syahadah, itu apa dia? La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Siapa-siapa yang tidak faham dua kalimah syahadah itu, iaitulah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tu, maka dia itu dihukumkan dengan kafir. Kafir di sini, kafir di sisi Allah, iaitulah munafik. Maknanya barang siapa yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia itu dihukumkan dengan kafir, iaitulah munafik. Kafir di sini iaitulah kafir di sisi Allah, bukan kafir di sisi manusia. Walaupun dia sembahyang, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, dia mengerjakan haji ke Baitullahil Haram, Mekah, sekalipun dia tu dikira kafir juga. Kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia, iaitulah dipanggil munafik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab
dia tidak memahami pengertian ataupun maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Rukun kepercayaan. Iman ni kepercayaan kita kepada Allah lah. Rukun iman yang kedua daripada 6 rukun iman. Apa dia? Beriman dengan segala rasul. Beriman dengan segala rasul. Kita percaya lah. Kata Allah Ta'ala ni ada rasul. Allah Ta'ala ada orang suruhan dia. Beriman dengan segala rasul ini ada 2 cara. Beriman dengan segala rasul ini ada dua cara lah. Pertama daripada 2 cara untuk beriman dengan rasul ini, yang pertama dia macam mana? Beriman dengan segala rasul dengan secara ijmal. Ijmal ni secara borong, pukul borong, umum. Beriman secara borong, pukul borong, cara umum, ringkas. Macam mana? Iaitu wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad, iaitulah mengaku sungguh dalam hati bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak nabi-nabi. Allah Ta'ala ni banyak sungguh nabi-nabi dia dan rasul-rasul. Banyaklah nabi-nabi, banyak rasul-rasul pun banyak. Dengan tidak ditentukan bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Yang tu dipanggil percaya secara ijmal, secara borong, secara umum. Kita percaya kata Allah Ta'ala tu baginya ada rasul-rasul, baginya ada nabi-nabi yang banyak lah, yang tidak tentu bilangan dia. Berapa bilangan tu tak tahu, tapi kita kena percaya macam tu lah. Tu dipanggil cara percaya yang pertama, iaitu percaya secara ijmal, secara umum. Inilah yang kata tidak ditentukan bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul itu mengikut qaul yang sahih, pendapat yang kuat di sebuah dalilnya. Macam itulah qaul yang sahih mengatakan Allah tu baginya ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang tidak ditentukan bilangan dia. Banyak sangat lah, banyak. Berapa bilangan tu yang sebenar tak tahu, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Bahkan memadai ia, bahkan ini memadai, mencukupi, padan dah. Ia memadai kita. Baik. Bahkan memadai kita tiap-tiap mukallaf itu percaya dan i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi dah cukup dah, padan dah. Kalau kita percaya kata Allah Ta'ala tu bagi Allah Ta'ala tu banyak nabi-nabi dan banyak rasul-rasul lah. Padan dah setakat tu saja kita percaya. Bilangan dia tak tentulah. Kita tak tahu pun tak apa, dimaafkan lah. Setakat tu pun dah cukup dah. Sudah cukup dia kata. Sudah cukup. Kita i'tikad kata Allah Ta'ala ni baginya banyak rasul-rasul, banyak nabi-nabi. Setakat tu pun sudah cukup pada sah iman kita. Pada nak sahkan iman kita, setakat tu pun dah cukup dah. Dengan tidak ditentukan bilangan berapa orang nabi, berapa orang rasul. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Perbezaan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul. Apakah perbezaan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul? Baik, nabi ialah manusia yang lelaki. Yang kata nabi-nabi itu ialah manusia lah, bukan malaikat, bukan jin.
Yang kata Nabi itu adalah manusia lah, macam kita manusia. Manusia yang lelaki lah. Nabi ni lelaki lah, bukan perempuan. Nabi lelaki, bukan perempuan. Lagi merdeka, maknanya bukan hamba lah. Yang diwahyukan, yang diberi wahyu kepadanya, kepada Nabi tadi, yakni diberi tahu. Diwahyu tu maknanya diberi tahu oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi, segala hukum, yakni segala hukum yang terdapat dalam Al-Quran, dan cerita-cerita lah, cerita-cerita, kisah-kisah lah yang terdapat dalam kitab tu, untuk ia Nabi beramal dengannya, dengan cerita-cerita hukum-hukum tadi ni, untuk bagi Nabi itu beramal dengannya. Dan tidak disuruh, Nabi itu tidak disuruh oleh Allah Ta'ala, mereka ini Allah Ta'ala tak suruh mereka menyampaikan kepada yang orang lain. Kalau Nabi ini Allah Ta'ala wahyu untuk mereka sahaja, dan Allah Ta'ala tak suruh mereka menyampaikan kepada yang lain. Itu Nabi dah. Baik, kalau Rasul pula apa dia? Rasul ialah manusia. Rasul ni manusia yang lelaki. Rasul ni adalah manusia yang lelaki, lagi merdeka, ini bukan hamba. Yang diwahyukan kepadanya, ini yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada Rasul, segala hukum, terdiri daripada hukum ibadah, hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jenayat, dan cerita-cerita, ini kisah-kisah, untuk mereka beramal dengannya, untuk mereka, yakni Rasul-Rasul itu beramal dengannya, dan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka, yakni Rasul-Rasul, menyampaikan kepada orang yang lain. Jadi beza di antara Nabi dengan Rasul adalah Nabi tidak disuruh menyampaikan kepada yang lain. Nabi ni Allah Ta'ala wahyu kepada mereka untuk mereka beramal dengannya sahaja, tidak disuruh menyampaikan. Manakala Rasul diwahyukan kepada mereka dan disuruh pula untuk menyampaikan kepada yang lain. Itu beza di antara Nabi dengan Rasul. Baik, beza sikit baik. Qala musannif, itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula, beriman dengan secara tafsil. Beriman kepada Nabi dan Rasul tadi ni secara tafsil, secara hurai satu per satu. Iaitu macam mana yang kata beriman dengan Nabi secara tafsir tu? Wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf, percaya dan beriman, yakni dalam hati lah. Sebab iman dan percaya ni dalam hati lah, bahawasanya segala Rasul yang nama-nama mereka tersebut di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 25 orang. 25 orang, iaitu Rasul-Rasul yang disebut dalam Al-Quran tu, tetap Rasul dengan tidak ada syak. Tidak ada syak lagi bahwasanya nama-nama yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Rasul. Tidak ada syak lagi, iaitulah nama Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad tu, mereka adalah tetap Rasul, tidak ada syak lagi, mereka adalah Rasul. Dengan maksud jika ditanyakan salah seorang daripada nama-nama Rasul yang tersebut di dalam Al-Quran itu Rasul atau tidak. Kalau orang tanya kita, Nabi Adam tu Rasul ke atau tidak, ataupun Nabi Nuh Rasul ke atau tidak, Nabi baik, Nabi Nuh, Adam, Idris, Nabi Idris Rasul atau tidak, Nabi baik, Nabi Ismail Rasul atau tidak. Semua itulah yang 25 tu. Kalau ada orang tanya kita, mereka tu Rasul ke atau tidak, maka dijawabnya, ia Rasul, ia tetap Rasul, ia tetap Rasul dengan tidak ada syak lagi.
Jadi 25 orang yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Rasul dengan tidak ada syak lagi, walaupun tidak dihafazkan dia sekalipun. Walaupun kita tak hafal lah 25 orang Rasul tu, tak hafal nama dia, tapi kalau orang tanya sekian-sekian nama dalam Quran tu lah, contohnya Nabi Ibrahim Rasul atau tidak, kita jawab kata ya, Nabi Ibrahim adalah Rasul dengan tidak ada syak lagi, walaupun kita tak hafal nama sekalian tu sekalipun. Bila orang tanya kita jawab ya, Rasul, tidak ada syak lagi. Baik, kerana nama-nama mereka disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya kesemua rasul-rasul tetap dan sabit, yakni wajib bagi mereka itu, rasul-rasul tadi itu, bersifat dengan empat sifat. Bersifat dengan empat sifat yang wajib. Jadi para rasul ini mesti mereka itu bersifat dengan empat sifat yang wajib bagi mereka itu. Mereka ada sifat yang wajib bagi mereka itu, ada empat. Dan tidak sama sekali ataupun mustahil atas mereka itu bersifat dengan empat sifat yang mustahil atas mereka itu. Mereka ini para rasul wajib bersifat dengan empat sifat yang wajib, dan mustahil atas mereka itu bersifat dengan empat sifat yang mustahil. Iaitu yang kita empat sifat yang mustahil atas mereka itu segala lawan sifat-sifat yang wajib. Lawan bagi sifat yang wajib itulah. Apa dah? Sifat yang wajib bagi rasul, siddiq, benar. Lawan dia kadzib. Kadzib itulah sifat mustahil atas rasul. Sifat yang wajib tu siddiq. Yang kedua amanah. Lawan dia khianat. Jadi amanah itu wajib para rasul bersifat dengan amanah, dan mustahil atas rasul bersifat dengan khianat. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Para rasul wajib bersifat dengan tabligh, menyampaikan, dan mustahil atas rasul itu bersifat dengan kitman, sembunyikan ilmu. Dan yang keempat fatanah, para rasul wajib bersifat dengan fatanah, cerdik, bijak, pintar. Dan mustahil atas rasul itu bersifat dengan baladah, iaitulah bodoh. Kerana kesemua sifat mustahil itu adalah mustahil atas segala rasul. Baik. Dan wajib kita tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti pada mereka itu segala rasul bersifat dengan segala sifat manusia yang dipanggil a'radul basyariyah, yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi. Jadi para rasul pun bersifat seperti manusia lah, sebab rasul itu manusia. Itu dipanggil sifat yang harus bagi rasul, iaitu bersifat dengan sifat manusia, tetapi tidak mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi. Contohnya seperti makan. Kita makan, kita manusia, rasul pun makan juga. Minum, kita minum, rasul pun minum juga. Sakit, kita sakit, rasul pun sakit juga. Tidur, kita tidur, rasul pun tidur, dan sebagainya lah sifat manusia, kerana rasul itu manusia. Tetapi kalau makan, minum, sakit dan sebagainya pun tidaklah yang boleh mengurangkan martabat mereka yang tinggi tersebut. Tu. Baik. Contoh macam makan lah. Kan? Makan yang tidak boleh mengurangkan martabat mereka itu. Contohnya seperti makan berdiri ke, minum berdiri ke. Tu. Semua tu boleh mengurangkan martabat mereka itu, menjatuhkan martabat mereka itu. Sakit pula yang tidak
meliarkan hati manusia untuk datang dekat kepada mereka. Sakit yang biasa-biasa saja. Tidur pun macam tu juga. Maknanya mereka bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Cara-cara percaya segala rasul bersifat dengan segala sifat yang wajib dan tidak bersifat dengan segala sifat yang mustahil itu seperti berikut. Baik, jadi rasanya sekadar itu dulu, insya-Allah. Kita akan sambung pada esok lah, insya-Allah. Kita akan sambung membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Rasul lah, insya-Allah. Bermula dengan sifat yang pertama, iaitu siddiq, artinya benar, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini, insya-Allah. Kita akan sambung pula pada esok hari, insya-Allah. Baik, yang mana yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.